Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Aku tak tahu nak luahkan kat mana perasaan aku ni. Ibarat nak ditelan mati mak, nak diluah mati bapak. Begitulah sakit dan terseksanya aku sekarang ni. Aku isteri kepada Am. Am seorang yang penyayang, pemurah dan baik hati. Aku bahagia bersuamikan Am. Aku dikurniakan anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar. Am seorang jurulukis di sebuah syarikat pembinaan. Aku seorang guru tuition matematik dan sains yang hanya mengajar dekat rumah je. Bohonglah kalau aku kata rumah tangga aku sentiasa aman dan damai tanpa ada masalah. Ada masanya ada pergaduhan kecil juga yang berlaku. Dan kalau aku dan Am berselisihan faham dan pendapat, biasanya perkara tu hanyalah tentang anak-anak je. Am paling pantang kalau dia balik kerja tengok anak-anak dalam keadaan yang comot dan tak terurus. Rumah bersepak atau tak ada makanan atas meja, Am masih lagi boleh terima dan akan bantu aku untuk uruskan semua. Tapi kalau sesuatu berlaku pada anak-anak atas kecuaian aku, Am memang akan marah tapi bukan depan anak-anak. Memang dah jadi pegangan kami suami isteri untuk tidak melibatkan anak-anak ataupun keluarga lain. Kalau kami bertengkar, kami akan keluar rumah berdua dan kalau dah temui jalan penyelesaian, barulah kami akan pulang ke rumah dan akan buat-buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Aku faham kenapa Am begitu. Sebab masa kecil, Am diabaikan oleh kedua orang tuanya. Dia dibesarkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan. Mental dan fizikal Am didera. Parutnya masih ada sehingga kini, jelas kelihatan kalau Am tak pakai baju. Sebab tu Am tak nak anak-anak dia mengalami nasib yang sama. Januari 2019, hari tu ibarat mimpi ngeri bagi kami berdua. Petang tu anak aku yang sulung mengadu kelengkapan asrama tak lengkap. Jadi aku ajak Am untuk keluar ke bandar. Memandangkan aku bawa ibu yang lumpuh separuh badan bersama, Am tak teman aku dan anak-anak masuk ke dalam mall. Dia hanya menemani ibu di dalam kereta. Maka aku pimpinlah si adik yang aku panggil baby berusia 2 tahun. Anak kedua pula berusia 7 tahun dipimpin oleh Along yang berusia 15 tahun. Selesai beli barang keperluan asrama Along, abang merengek minta untuk dibelikan KFC. Aku tengok dalam pers hanya ada 2 keping not RM50 dan aku minta Along untuk jaga adik-adik sementara aku pergi ke ATM yang berdekatan dekat dengan KFC itulah. Tak tahu macam mana ia berlaku agak pantas sekali. Tiba-tiba Along datang sambil berlari memimpin si abang dalam keadaan menangis ke arah aku yang masih lagi beratur panjang dekat mesin ATM tu. Umi, baby hilang. Tadi ada, lepas tu dah tak ada. Along dah cari, tak jumpa. Aku terdiam kaku. Rasanya kaki sudah tidak berpijak ke bumi lagi. Baru beberapa minit tadi aku memegang tangan si kecil tu dan kini dia telah hilang. Namun aku gagahi juga berjalan. Betapa lekanya aku, cuainya aku dalam menjaga anak-anak. Aku terus menghubungi Am namun tidak dijawab. Aku nekat tidak akan keluar daripada pusat membeli belah tu selagi tidak menemui anak perempuan bongsu aku tu. Setitis air mata pun tak mengalir keluar. Bimbang jika tiba-tiba aku jadi lemah kalau aku keluarkan air mata. Aku cuba untuk menghubungi Am, namun hampa masih tak berjawab. Tingkat demi tingkat aku pergi, namun tidak juga aku temui anak aku tu. Nama anak aku bergema di setiap sudut mall tu. Aku menjerit memanggil seperti orang yang hilang akal dengan harapan si anak menyahut. Tiba-tiba
30 minit kemudian, aku mendengar pengumuman ada kanak-kanak dalam lingkungan 4 tahun ditemui memakai gaun biru bunga-bunga. Ya, itu anak aku. Berkali-kali pengumuman itu bergema dan aku yakin itu adalah anak aku. Mungkin anak aku itu tinggi dan montel, disangkanya berusia 4 tahun, sedangkan dia baru je mencecah usia 2 tahun pada Julai 2018 yang lepas. Setibanya di bahagian pengurusan, aku terus bersujud syukur kerana benar itu adalah anak aku. Setelah mengucapkan ribuan terima kasih, aku segera ke kereta. Rupanya Am berada di luar kereta kerana merokok. Patutlah telefon tidak berangkat. Sesampainya di sisi ayah, tiba-tiba anak aku yang kedua menjerit. "Walid, tadi baby hilang. Nasib baik jumpa kat pejabat." Aku lihat wajah gembira suamiku melihat aku dan anak-anak keluar dari pintu lift bertukar menjadi pucat dan tidak bermaya. Dia terduduk sambil meraup wajahnya. Aku suruh Along bawa adik-adik masuk kereta. Dan aku ingin menjelaskan perkara sebenar dan ingin memohon maaf. Aku tahu aku bakal dimarahi dengan teruk, tetapi aku sudah bersedia memandangkan itu adalah berpunca daripada kecuaian aku. "Sayang, betul ke apa yang diumumkan tadi anak kita?" tanya Am perlahan. Aku mengangguk dan memegang tangannya untuk memohon ampun kerana cuai. Am menarik pantas tangannya. Aku tergamam, merenung mataku sedalam-dalamnya. Aku tidak dapat menangkap apa yang Am cuba sampaikan kepada aku. Tadi, waktu pengumuman itu diumumkan, berkali-kali abang jadi marah sebab kes kecuaian ibu bapa. Saya tahu kan abang paling pantang kalau dalam bab-bab kecuaian ibu bapa melibatkan anak-anak. Am terhenti di situ bagi menelan air liurnya seolah-olah apa yang bakal diluahkan ni amatlah payah dan perik. Abang terlafaz talak. Aku tergamam. Abang kata, kalaulah bini aku tu, talak 3 aku bagi. Sibuk nak shopping sampai anak-anak pun tak terjaga. Pengumuman kata kanak-kanak berusia 4 tahun sedangkan baby baru 2 tahun. Ya Allah. Dengan berat hati, Am menghabiskan kata-katanya. Mudahnya abang menghukum tanpa mendengar penjelasan saya. Anak-anak dan keluarga masih belum tahu kami berpisah. Aku merenung wajah Am yang penuh penyesalan. Tapi, apakan daya, telajak perahu boleh diundur, telajak perbuatan, badan menanggung. Aku mengajak Am pulang walaupun hatiku remuk 1000. Ya, aku tengok air jernih bertakung di kelopak mata Am walaupun dia cuba untuk menyembunyikan daripada aku. Semampunya cuba untuk menahan tangisan walaupun hati aku telah merintih dan meraung. Aku tak nak anak-anak dan ibu tahu aku dengan Am dah tak boleh bersama lagi. Aku mengajak Am ke Jabatan Agama Islam untuk bertanya kepada yang lebih arif. Dan jika itulah takdirnya, aku reda. Namun Am menolak. Dia belum bersedia untuk melepaskan aku dan meminta aku supaya bersabar sehingga Along habis PT3. Demi kebaikan bersama, aku pun bersetuju. Bimbang nanti Along pasti akan tertekan kalau dia tahu punca penceraian Umi dan Walidnya adalah disebabkan kecuaian. Sejak daripada peristiwa tu, Along tak pernah berhenti memohon ampun dari aku. Dia mengaku dia cuai kerana membalas WhatsApp kawan dia sampai terlepas pandang adik dia. Dan berkali-kali jugalah aku nyatakan bahawa dia tak bersalah. Itu hanyalah ujian daripada Allah SWT ke atas hamba-Nya. Ya, kami sama-sama sedih. Hanya mampu pandang dari jauh. Hampir 4 bulan aku dan Am tidak sebumbung. Kalau anak-anak tanya, aku akan bagi mereka pelbagai alasan dan cerita
kenapa Walid tak tidur dengan Umi dan kenapa Walid tak berada di rumah pada waktu malam. Rahsia ni tak ada siapa yang tahu. Aku pendam sehingga tiba waktunya. Dan aku tak pasti adakah aku kuat ataupun tidak untuk terima hakikat bahawa aku akan kehilangan satu-satunya lelaki yang selama ini amat menyayangi dan mencintai aku. Aku juga harap dia tabah dan bersedia bila tiba masanya nanti. Aku tahu dia pun sama seperti aku. Bertahun kami harungi suka duka bersama. Dari sekolah menengah hingga ke Menara Gading didaki berdua. Di saat aku menulis luahan hati aku ni, aku sedang sakit, tak berdaya. Hanya mampu pandang dari jauh, tak mampu menyentuh aku seperti waktu dulu lagi. Tak mampu menjirus aku mandi seperti masa-masa lalu, menjaga aku sewaktu aku berpantang anakku dari alung sampailah baby. Tak boleh dah lagi memicit kepalaku dan mengurut badanku. Aku tahu Along heran, tapi apa yang mampu aku buat? Ibu ada bertanya, kenapa suami aku tak seperti dulu lagi layanannya pada aku? Aku cuma mampu menjawab, banyak berubah. Ibu diam, namun aku tahu jauh di sudut hati tuanya, dia masih belum berpuas hati. Allah, talak 3. Kenapa tidak 1 atau 2 yang suami aku ucapkan? Kenapa Allah? Ujian apakah ini? Adalah yang terbaik untuk aku. Cukup sempurna sekali pemberianmu untukku. Tapi kenapa begini pengakhiran kami? Kenapa bukan ajal yang memisahkan kami? Allahu Akbar.